Okay. So yang ni tak ada masalah boleh nampak. Alright. Jadi ramai yang dah masuk tu, bolehlah kita mulakan dengan tajuk yang ni. Sebelum ni kita dah tengok apa dia maksud teknologi hijau, kita dah tengok So kita nak tengok dari segi sektor-sektornya, sektor tenaga yang pertama. Macam mana kita boleh mengamalkan teknologi hijau dari segi sektor tenaga. Alright. Jadi yang pertama kita kena faham apa maksud isu social scientific. Social scientific. Okay. Jadi ini maksud dia. Isu social scientific ialah masalah terbuka yang merupakan satu isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Jadi bidang sosial ni dia melibatkan orang, manusia kan, dan ada sikap moral ni macam mana. Ada orang jadi suka bersih, ada orang suka ikut peraturan, ada orang dia tak suka ikut peraturan. Okay. Dan kita nak kaitkan dengan sains. Okay, isu social scientific timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Kesan daripada aktiviti manusia menyebabkan fenomena perubahan iklim akibat pembebasan gas rumah hijau. Jadi kita ni bumi, penduduk bumi, kita lah yang sebenarnya yang merosakkan sendiri bumi, dengan aktiviti kita yang macam-macam. Alright. Jadi nanti kita nak tengoklah antara aktiviti tu isu sosialnya, social scientific. Okey. Kita nak, so yang pertama kita tengok isu sosial saintifik dalam sektor tenaga. Okay, penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu. Maksudnya sumber tenaga yang akan habis seperti petroleum, arang batu dan gas asli meningkat setiap tahun mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia. Okay, jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil sumber bahan aktif fosil akan habis. Jadi sekarang ni semua negara mempunyai banyak kereta, kenderaan. Macam Malaysia memang banyak kan, seperti jam. Jadi kereta ni semua menggunakan bahan daripada petrol ke diesel ke. Okay. Jadi benda ni akan habis, dia punya petroleum. Okay, seterusnya lagi pembakaran sumber bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau. Gas rumah hijau tu maksudnya gas karbon dioksida ataupun karbon monoksida yang banyak, dan hal ini menyebabkan berlakunya pemanasan global. Pernah dengar kan pemanasan global sejak alright. Okay, pemanasan global ni disebabkan oleh gas karbon dioksida yang terlalu banyak terperangkap di atmosfera bumi. Okay, jadi menyebabkan bumi menjadi panas. Alright. Kesan pembakaran bahan api fosil juga menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan berlakunya kemarau panjang dan berbagai lagi bencana. Jadi inilah sebab berlakunya pemanasan global ni, jadi boleh menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim macam kemarau yang teruk, taufan ke. Okey, so aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu social scientific sektor tenaga. Okey, jadi macam mana kita nak menangani sektor tenaga menitik beratkan beberapa perkara, memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Jadi sektor tenaga ni banyak menyumbang kan. Dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu social scientific berkaitan dengan sektor tenaga ialah yang pertama, cara tenaga itu dijana atau dibegal. Yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Okey, jadi tenaga ni macam mana contohnya?
dapat. Macam kita nak dapat tenaga elektrik kan, kita jana macam mana tenaga elektrik itu. Okey. Alright. Seterusnya, ini contoh di Malaysia. Di Malaysia ni ada empangan Kenyir. Okay, empangan Kenyir kat mana? Di negeri Terengganu kan. Jadi empangan Kenyir di Terengganu merupakan empangan hidroelektrik terbesar di semenanjung Malaysia. Empangan ini mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga elektrik di negara kita. Dan dia juga menjadi tempat pelacunan kan. Selain asalnya dibina, tasik buatan dibina untuk menjana elektrik. Jadi rencana menggunakan air. Air ni baguslah kita guna sebab dia sumber tenaga yang boleh baharu. Maksudnya dia tidak akan habis. Jadi Malaysia dah menjalankan teknologi hijau lah bahagian ni. Okay. Sumber tenaga angin. Okay. Merupakan sumber tenaga bersih yang boleh menggantikan penggunaan sumber bahan api fosil pada masa hadapan. Jadi kat mana-mana negara ada yang ada banyak angin, yang sentiasa berangin tepi pantai. Boleh dah guna kincir angin macam ni. Ini kincir angin kalau kamu nak tengok dekat Bangi, kalau kita pergi lalu kat UKM tu ada tepi jalan. Itu contoh kincir angin yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okay. Sumber tenaga hidro. Jadi yang macam ni Kenyir merupakan sumber tenaga boleh baharu yang kini menjadi antara sumber tenaga utama dunia untuk penjanaan tenaga elektrik. Okey. Jadi ini yang sumber tenaga boleh baharu. Okey. Baguslah. Di Malaysia memang ada di Kenyir, di Terengganu ada, di Sarawak ada, di Perak pun ada. Ini sumber tenaga yang kita boleh menjana tenaga elektrik selatan Malaysia. Okey. Tajuk seterusnya kita nak tengok pula sektor pengurusan sisa dan air sisa. Macam mana teknologi hijau kita boleh gunakan dalam pengurusan sisa dan air sisa. Sisa ni macam sampah-sampah lah kan. Okay. Okey Alright, kalau ada soalan kamu tanya. Okay, so jadi isu sosial saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa ni, contohnya kumbahan, ni air kotor pada rumah semua. Okay, sisa kimia serta sampah sarap yang dibuang ke sungai dan laut telah mengganggu ekosistem sungai dan lautan serta kawasan berhampiran. Jadi kamu tahu tak macam mana tahun di Malaysia ni tahun 70-an, tahun 60-an macam mana orang buang sisa daripada rumah. Okay. Kalau zaman dulu kat rumah tu mesti kalau orang Terengganu panggil air cor. Dekat dapur dia tu ada satu kawasan air kumbahan. Dekat rumah aje. Airnya berwarna pekat. Okay. Lepas tu kalau zaman 60-an, 70-an tu nak buang air, nak berak ni tak ada tandas. Jadi mereka mungkin membuang di sungai, di tepi pantai, di bendang, di dalam semak. Okay. Jadi itu boleh mencemarkan alam sekitar juga tu kan. Jadi ataupun lepas tu apa-apa, tapi zaman-zaman dulu tak ada banyak bahan kimia lah. Sungai ni benda-benda organik je yang buang. Paling tegur pun najis kan. Tapi sekarang ni macam-macam bahan-bahan toksik yang boleh membunuh kehidupan. Jadi sekarang ni lah macam mana kita nak menangani masalah. Okay. Jadi isu sosial saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa lagi ni, sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik menyebabkan pencemaran alam sekitar. Jadi kalau buang macam ni, buang saja ni sayang sisa-sisa makanan ni kita buang boleh menyebabkan busuk, menyebabkan terbebasnya gas. Okey, lagi satu penjanaan, boleh nampak penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pepejal menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau.
Jadi membebaskan juga karbon dioksida. Hal ini menyebabkan berlaku perubahan iklim. Ini pun boleh menyebabkan masalah kepada alam sekitar. Ada lagi yang baru masuk isu sosial saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air masih lagi. Kira-kira 288 juta tan kertas dihasilkan setahun. Bagi menghasilkan 1 tan kertas saja, kita memerlukan 2 hingga 4 tan batang kayu. Kamu tahu kan kertas ni dibuat daripada pokok. Jadi penggunaan kertas ni sebenarnya memang ni lah, bukan teknologi hijau. Jadi macam mana kita nak elakkan penggunaan kertas? Macam ni lah kita buat kerja-kerja online macam ni. So paperless kita kata. So maksudnya kita menuju ke arah aplikasikan teknologi hijau. Kertas juga menjadi penyumbang ke karbon sisa pekerja. Kalau buang saja-saja kertas memang sangat tinggi lah. Kita sepatutnya kita sendiri. Aplikasi menangani isu sosial saintifik. Kita nak pencegahan dan pengurangan. Jadi pengguna digalakkan untuk meminimumkan penggunaan kertas dengan menggunakan semula kertas terpakai atau menggunakan kertas apabila betul-betul diperlukan saja. Kalau sebelum ni kita ialah zaman-zaman dulu semua nak kena nota ke apa. Sekarang mungkin boleh nota dalam handphone saja. Pengguna dinasihatkan supaya menyediakan makanan untuk isi rumah mengikut keperluan supaya mengelakkan pembaziran makanan. Ini banyak berlaku di Malaysia kan. Beli kendara buat banyak-banyak, orang tak datang, orang makan sikit, buang saja. Aplikasi menangani isu sosial saintifik pengasingan dan kita semula. Satu lagi, kita nak menangani, kita boleh buat kita semula. Biasa jumpa kan tong-tong macam ni. Ada tak kat rumah kamu tong macam ni? Siapa ada memang cikgu respect. Jadi kalau tak ada, tak semestinya sebenarnya kita kena beli tong yang seperti macam ni. Kita boleh je gunakan kat rumah tong apa-apa pun, tapi kita asingkan yang mana botol yang boleh dikata gula, kita letak satu bekas. Tengok ni pihak kerajaan telah menggalakkan pengasingan sisa rumah sejak tahun 2015 lagi. Melalui pengasingan ini, kita dapat mengurangkan pembuangan bahan kita sendiri. Di samping mengurangkan sisa pekerja di tapak pusat. Jadi macam cikgu sekarang, cikgu salah satu amalan teknologi hijau yang cikgu buat kat rumah, cikgu kumpulkan minyak masak yang terpakai. Buka banyak-banyak satu tong. Sebenarnya kalau kita pergi tempat jualan, kita boleh dapat RM5 satu tong. Tapi cikgu dermakan saja pada orang yang mungkin sampah dan penuh, cikgu tak tekan sampah. Dengan harapan mereka akan ambil dan buat kita sendiri. Jadi itu pun kira kita dah menyumbang lah kepada teknologi hijau. Simple je. Dalam kita cakap bahan-bahan plastik apa semua, jangan campur dengan makanan ke apa yang tak habis. Buahkan kita campur sekaligus. Jangan, kita asingkan. Mana yang boleh kita guna, boleh tak satu tong ke satu plastik. Jadi cikgu harap kamu pun buat begitulah kat rumah. Dia pun daripada rumah akan jadi masyarakat dan negara. Aplikasi menangani isu dia dan ini pula dengan cara tolak, kurangkan, guna semula, kita semula dan pemulihan. Ni kita panggil 5R. Zaman dulu 3R ada, sekarang tambah jadi 5. Konsep 5R ini tolak, kurangkan, guna semula, kita semula dan pemulihan. Ataupun 5R itu maksudnya refuse, reduce, reuse, recycle, recover. Jadi yang 3 sekarang jadi 5. Penambahan 2R pada peringkat permulaan dan terakhir, iaitu tolak dan pemulihan bertujuan untuk mencapai sifar sisa. Kalau boleh tak ada sisa, semua diguna semula. Jadi kita tidak membazir. Lagi satu, sektor pertahanan dan perhutanan. Macam mana kita nak buat teknologi hijau dalam sektor ini. Semua isunya
kesnya, apa kehainya ini ya. Banyak kawasan hutan dan pokok-pokok balak ditebang bagi pembukaan tanah sama ada untuk tujuan penempatan atau pertanian. Kan kita nampak kan, terutamanya di kawasan Selangor, Kuala Lumpur, di gambar hutan yang telah ditebang. Kalau cikgu ingat masa cikgu belajar di tahun 90-an, kawasan apa, Pasar Borong Selangor ni, kalau kamu pernah pergi Pasar Borong dekat Puchong tu, dekat Seri Kembangan tu kan, situ dulu hutan. Cikgu selalu situ naik motor seorang-seorang, dia berani pula pergi naik motor. Situ ada tempat pembuangan sampah, tak ada apa. Tapi sekarang kamu tengoklah dekat Pasar Borong Selangor tu, dah tak ada hutan dah kan, semua yang dah membangun. Jadi itulah contoh-contoh ni yang menghalang kepada teknologi hijau yang memusnahkan hutan. Jika tidak dikawal dan dibendung dari awal, perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh, banjir besar dan keguguran flora dan fauna. Flora tu tumbuhan, fauna tu haiwan kan. Jadi tanah runtuh memang kita biasa dengar kan di Malaysia ni. Ini semua kerana ni lah kita punya apa, kecuaian kita lah dalam menjaga alam kita. Kita buat pertanian, kita tebang pokok sesuka hati, lereng bukit pun kita tebang pokok, akhirnya jadi tanah runtuh. Jadi kat Malaysia ni memang kalau hujung tahun je mesti ada tanah runtuh. Itu adalah kesilapan kita. Okey. Lagi satu, penerokaan hutan yang berleluasa akan mengganggu edaran gas di bumi. Hal ini merujuk kepada hutan merupakan peparu. Tengok dia buat gambar macam peparu. Sekarang ni dah ditebang kat sini. Jadi apa agaknya peparu kita bernafas? Kenapa kita panggil peparu ni? Sebab hutan ni banyak pokok. Bila banyak pokok, maksudnya pokok menjalankan fotosintesis dan membebaskan oksigen. Okay, jadi kalau tak ada pokok, kita tak ada oksigen. Takkanlah kita nak hasilkan nikmat oksigen untuk kita bernafas. Sedangkan Tuhan dah buat pokok tu secara natural membebaskan oksigen untuk kita bernafas. Okay? Jangan satu masa nanti sampai nak bernafas ni kena beli oksigen. Cikgu pernah tengok asal cerita kartun, cikgu tak lupa pokok dah apa tadi. Tapi ada orang kaya tu dia telah mengambil kesempatan lah. Masa tu pokok semua dah tak ada kat bumi, dia ambil kesempatan keluar oksigen. Okay. Takkan nak macam tu kehidupan kita kan. Okay. Penukaran gas karbon dioksida kepada gas oksigen hanya berlaku semasa tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Jadi bagus fotosintesis ni. Dia ambil karbon dioksida yang berlebihan, lepas tu dia bebaskan oksigen kita. Jadi kalau kita tak ada pokok, nanti karbon dioksida yang dibebaskan oleh kenderaan apa semua tidak boleh diserap. Itu yang jadi pemanasan global. Okey, jadi kena ambil serius tentang penebangan pokok secara berleluasa. Okey. Pembakaran terbuka yang dilakukan oleh para petani di kawasan ladang mereka boleh menyebabkan berlakunya jeruk teruk. Memang banyak kan. Tahun ni je tak berlaku. Tahun lepas pun tak ada. Nasib baik sebab apa? Sebab PKP, orang tak boleh nak keluar kan. Jadi dia tak adalah buat pembakaran. Okay, keadaan yang berlarutan ini boleh menjejaskan kualiti udara di seluruh negara dan negara jiran. Ini kan biasa isunya daripada negara jiran Indonesia. Mereka ada banyak ladang yang luas. Jadi mereka bakar ladang tu menyebabkan untuk tanaman semula dia dibakar. Jadi menyebabkan jerutu merebak ke negara lain. Jadi jerutu ni sangat bahaya. Sehingga sekolah pun boleh ditutup. Kalau ada jerutu kan. Kejadian tanah runtuh yang berlaku di Lebuh Raya Kuala Lumpur Barat pada 11 November 2015. Ni ada ni gambar ni tanah runtuh. Berpunca daripada pembalakan yang tidak terkawal di hutan likur lentang. Okey, jadi tidak terkawal secara haram buat pembalakan, akhirnya tak ada lagi tanah tu dipegang oleh akar pokok, maka boleh menyebabkan tanah. Okay, lagi permintaan yang tinggi terhadap perabot serta penggunaan kertas tanpa kawalan menyebabkan
penebangan hutan dilakukan dengan berluasa kerana kertas dan perabot berasal daripada pokok. Jadi kalau di kertas, perabot nak solid je kan. Jadi kalau boleh kita cari bahan lain lah untuk buat perabot. Yang ada sekarang plastik pun kalau petroleum. Petroleum pun sumber yang akan habis. Jadi kita kena kita sebelum. Dan kamu tahu kan perabot sekarang ni banyak dibuat daripada kayu getah yang tua yang daripada radang-radang getah. Itu salah satu langkah yang untuk menangani masalah penebangan hutan. Okey, lagi penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berleluasa oleh para petani telah mencemarkan tanaman tercemar. Okey, kalau kita guna ni macam ni, dia guna racun. Racun ni kalau berlebihan dia akan masuk ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah. Okey, jadi tanah tercemar. Bila ada air hujan datang, air tu mengalir, membawa racun-racun tu masuk ke dalam air sungai pula. Okay, contohnya keasidan tanah meningkat menyebabkan tanah itu tidak sesuai lagi untuk pertanian. Okay, lagi bahan kimia yang diserap oleh tanah juga mengalir ke dalam sungai yang berhampiran. Hal ini menyebabkan pencemaran air di sungai-sungai tersebut. Ataupun jadi terlalu subur pula sungai itu, menyebabkan pertumbuhan alga yang hijau-hijau. Kamu tengok dulu kan, air sungai, air tasik. Itu pun tidak baik untuk kehidupan dalam sungai, macam ikan kan. Sebab mereka nanti akan berebut oksigen. Okey, lagi satu, merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian untuk dijadikan baju kompos merupakan amalan teknologi hijau yang mampu mengawal keseimbangan alam. Jadi macam sisa-sisa kelapa sawit, daun-daun kelapa sawit, kulit-kulit kelapa, semua tu boleh dibuat baja kompos, boleh diproses semula, diguna semula. Okay. Sekarang kita nak tengok semua okey Okay, rancak aje nanti. Ya. Ada masalah tak? Kita nak habiskan ni bab ni. Okey. Semua berada di talian ya. Alright. Sikitlah. Okay, ni aplikasi menangani isu sosial saintifik sektor pertanian dan perhutanan. Jadi macam mana kita nak mengatasi lah dari segi pertanian, perhutanan ni. Kita penanaman semula pokok-pokok boleh membantu mengekalkan spesies yang sedia ada. Penanaman pokok semula ni pokok hutan lah. Dan memang kita tak dapat elakkan. Itu adalah sumber ekonomi kita lah. Perhutanan ni tempat-tempat pokok ambil balak ni. Tapi dengan syarat kita tanam balik balak yang kita ambil. Okay? Supaya tidak putus, supaya tak ada lagi tumbuhan. Okay. Aplikasi teknologi hijau dalam ni ada yang lain. Aktiviti pembalakan perlu dikawal supaya sumber hutan terpelihara. Selain itu, wartakan banyak lagi kawasan hutan simpan supaya ekosistem di hutan kekal dan simpan. Jadi hutan simpan ni maksudnya hutan tu tak boleh kita tebang-tebang sembarangan. Okay, dia terkawal. Tapi masalahnya orang Malaysia ni ada juga yang melanggar peraturan, pergi tebang juga secara haram. Jadi itu yang tidak baik. Jadi kamu nanti jangan macam tu, ikut peraturan. Kita nak dunia kita ni supaya kekal untuk anak cucu kita kan. Okay, alright. Satu lagi, sikit lagi. Dari segi sektor pengangkutan pula. Macam mana teknologi hijau boleh dijalankan. Pengangkutan ni banyak masalah dia. Boleh nampak tak ni warna hijau, warna hitam ni? Nampak. Okay, nampak. Okay. Sektor pengangkutan merupakan antara sektor utama dalam teknologi hijau.
Okey. Sektor ini merupakan antara penyumbang terbesar kepada pencemaran udara. Nampak gambar ni berasak-rasak. Inilah puncanya. Teknologi hijau tak menjadi. Jadi macam mana agaknya kita nak kurangkan pencemaran daripada pengangkutan? Okey, yang pertama kita tengok asap kenderaan. Asap kenderaan yang dikeluarkan mengandungi gas-gas seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Kedua gas ini merupakan gas rumah hijau. Kita panggil gas rumah hijau sebab dia boleh menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau, pemanasan global. Okey, kehadiran gas-gas ini di dalam udara menyebabkan kesan rumah hijau yang menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Okey, jadi dunia menjadi panas, iceberg di udara di selatan jadi cair, maka air laut menjadi makin banyak dan pantai terhakis. Itu antara kesan. Okey, selain dunia menjadi lebih panas. Okey, petrol dan diesel 95% kenderaan bermotor yang digunakan pada hari ini menggunakan petrol dan diesel. Petrol dan diesel ni diperolehi daripada petroleum. Okay, jadi kira-kira 60% petroleum di dunia digunakan dalam sektor pengangkutan. Okay, sebab petroleum mesti kita ingat minyak kereta kan. Oleh itu, petroleum yang merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu akan habis digunakan. Bayangkan kalau dah habis ni, sebab tu dah dunia boleh berperang ni sebab petroleum sangat berharga. Ada je Amerika tengok kalau negara tu banyak minyak, dia geram jadi dia kacau pasal. Okay, kalau kamu sekarang kan, kalau zaman dulu kamu tengok sejarah sebab biji datang sebab Malaysia banyak biji timah. Sekarang tak mustahil nanti kita nak dijajah balik sebabnya kita banyak petroleum. Ini sekarang sumber yang paling dikehendaki. Sangat banyak kegunaan petroleum. Okey, gas-gas bahaya. Gas-gas yang berbahaya yang dikeluarkan bersama asap kenderaan juga menyebabkan berlakunya hujan asid. Hujan asid yang berlaku boleh memusnahkan tumbuhan, mengakis binaan seperti konkrit, besi dan juga tayar kenderaan. Gas asid tu mungkin gas sulfurik gas sulfur. Apa dah nama gas tu? Nanti cikgu rujuk balik. Cikgu hilang. Sulfur dioksida Okay. Gas asid. Gas yang berasid. Okey, sekarang ni aplikasi menangani isu sosial saintifik dari segi untuk pengangkutan ni. Jadi kita guna pengangkutan hijau. Macam ni. Adakah kita guna kereta warna hijau, basikal hijau? Jangan macam tu jangan salah faham itu. Mesti kena gelap. Okey, pengangkutan hijau ialah sebarang bentuk pengangkutan bersera alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum atau tidak membebaskan gas rumah hijau seperti kenderaan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Kalau basikal memang sah-sah lah kan. Basikal ni kita kayu memang kiranya basikal teknologi hijau. Okey, pengangkutan hijau lah betulnya. Antara bentuk pengangkutan hijau ialah berjalan kaki, berbasikal dan menggunakan kenderaan hijau. Kenderaan hijau tu mungkin kita guna ni kereta elektrik, basikal elektrik pun ada sekarang kan. Okey Okey, ini contoh mod pengangkutan hijau. Berjalan kaki biarlah ramai, basikal, angkutan awak, kenderaan perkhidmatan, teksi, kenderaan penumpang berkumpulan, kenderaan individu ni minta biarlah paling sedikit. Kalau macam ni kita kira ni lah kita dah berada dalam unsur teknologi hijau lah pengangkutan hijau. Kalau kita dapat macam ni, kalau boleh jalan kaki, jalan kaki, naik basikal, yang kenderaan bagi satu orang satu kereta tu sepatutnya pilihan terakhir lah harap-harapnya. Okey nak tanya ke nak apa boleh tanya.
Lagi satu aplikasi untuk menangani ni, penciptaan kenderaan gas asli. Pernah tengok tak kereta yang menggunakan gas? Ni dalam kereta dia ada tong macam tu. Biasa taksi di Malaysia banyak guna. Kenderaan lain pun kalau nak guna boleh, tapi kena pergi modify. Okay, kenderaan gas asli menggunakan sama ada gas asli cecair dipanggil LNG atau gas asli mampat CNG. Okay. Jadi ini NGV dia, biasa kereta yang guna ni dia ada stiker NGV, Natural Gas Vehicle, maksudnya. Okay. Kini kenderaan yang menggunakan petrol boleh diubah suai untuk penggunaan LNG atau CNG. Tapi masih gas asli ni masih lagi petroleum sebenarnya, tapi dia lebih murah. Penggunaan bahan api bio. Sekarang ni bahan api bio, apa maksud bahan api bio? Untuk gantikan petroleum. Biasa guna petrol, sekarang kita guna minyak lain. Minyak bio, bahan api bio. Bahan api bio telah mula digunakan di Malaysia. Bahan api bio ini merupakan sumber alternatif yang merujuk kepada methyl ester asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Jadi di Malaysia ni dah mereka buat kajian minyak kelapa sawit tu bukan saja boleh buat goreng, tapi boleh juga letak dalam kereta. Jadi tapi sekarang ni belum digunakan peluang lagi lah. Ternyata sumber tenaga ini merupakan sumber boleh baharu dan lebih mesra alam. Jadi kalau berjaya nanti kita boleh dapat gunakan minyak daripada tumbuhan lemak haiwan pakai yang berpakai ke, itu lagi bagus. Okay, jadi kita akan boleh bertahan lebih lama. Okay. Alright, last kali teknologi hijau dalam dan kehidupan. Okay. Jadi apakah peranan kita semua tu kita cerita pompang-pompang, tapi kita tak kisah. Kita masih lagi menjalankan kehidupan yang teknologi dah hijau, teknologi merah ke, teknologi ke. Jadi kita tak membantu. Okay. Jadi peranan individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Apa jejak kaki karbon? Okay. Semua ni bila kita tak jaga, kita tak menjalankan teknologi hijau, akan menyebabkan fenomena pemanasan global. Okay. Jadi kita tengok isu pemanasan global dan perubahan iklim yang mendadak semakin hangat dikatakan di seluruh dunia. Kesan yang amat dahsyat daripada pemanasan global ini bakal menanti kita semua seandainya seluruh masyarakat dunia masih belum menyedari kesan kemajuan yang pesat tanpa menghiraukan alam semula jadi di sekeliling kita. Kita nak maju-maju semua kan? Semua nak senang. Okay, kita tak ada langsung nak tolong buat kita semula pun tak. Okay. Kita semula tu senang je sebenarnya. Contoh kalau tayar-tayar terpakai ke, kita boleh buat benda baru, buat pas bunga ke, botol-botol. Kalau kita tak nak pergi jual, kita boleh guna sebagai benda lain. Gas, simpan barang ke. Ada soalan ke? Tanpa kita sedar, aktiviti-aktiviti yang kita lakukan setiap hari telah menyebabkan peningkatan jejak kaki karbon. Okay, mari kita tengok apa pula jejak kaki karbon. Okey, ini dia jejak kaki. Tapak kaki kita ni ada semua. Okey, jejak kaki karbon ialah jumlah gas rumah hijau iaitu karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran bunga dan pembakaran bahan api fosil. Jadi ini pengeluaran asap, bahan api, gas, gas semula. Ini semua ada dalam tapak jejak kaki. Oleh itu, kita perlulah mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan supaya kita dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida di persekitaran sekaligus mengurangkan jejak kaki karbon. Kita nak kita ni menjadi penyumbang kepada pembebasan gas rumah hijau. Okey. Ni yang terakhir. Ini adalah tugasan kamu. Yang ini adalah apa ni? Panggil
PBL, Project Based Learning. Ini akan dimasukkan dalam kamu punya laporan pentaksiran berasaskan bilik darjah. Cikgu nak bagi band berapa, inilah melalui antara salah satunya kamu kena buat projek ni. Projeknya senang, ini dalam Google Teks nanti cikgu akan masukkan dalam Google Classroom dan kamu kena hantar projek kamu melalui Google Classroom. Jadi pada siapa yang belum join Google Classroom tu, sila berbuat demikian. Okey, ni tajuk dia. Tujuan aktiviti melaksanakan kempen kesedaran melalui internet tentang isu berkaitan dengan cara menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim. Okey, jadi kamu kena, apa yang kamu kena buat nanti, kamu kena buat satu poster ke untuk kempen kesedaran ni, supaya kita tidak membuat perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global. Okey, jadi jalankan aktiviti secara berkumpulan untuk mengkaji pernyataan yang berikut. Okey, yang ini kamu nak buat berkumpulan tak boleh lebih pada 5 orang. Kalau kurang pada tu boleh 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 pun boleh. Kosong je jangan tak buat langsung. Ini senang je, simple je. Okey, jadi bincang ni fenomena ni, dia kamu baca lah, fenomena pemanasan global dan perubahan iklim sedang melanda dunia kita sekarang dan perlu diberi perhatian yang serius. Fenomena tersebut telah mengakibatkan banyak kesan melampau kepada bumi. Maka adalah penting bagi kita mengurangkan masalah ini dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang teknologi hijau demi memastikan kelestarian alam kepada generasi akan datang. Okey, jadi bincangkan dan cari maklumat berkaitan dengan dalam majalah ilmiah dan laman web. Mana-mana carilah pasal ni. Okey, ini kerja kamu Reka cipta satu kempen kesedaran atas talian. Nak buat poster ke, nak buat survey ke, boleh bagi menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim serta kelestarian kehidupan. Jadi bukan nak semua lukis, nak kamu buat satu poster, mungkin kamu boleh guna ni PowerPoint macam cikgu ni. Buat PowerPoint, buat macam poster, tapi jangan simpan dalam bentuk PowerPoint, kamu save as JPEG. Buat dia dalam bentuk gambar ataupun guna Canva. Buatlah kempen agak ialah kita ataupun kempen guna basikal 5 hari sekali, berjalan 3 kali seminggu, buat cantik-cantik. Okey, jadi ini cikgu nak tengok kreativiti kamu punya apa, orang panggil, mungkin ini satu bakat yang kamu ada. Okey, kepandaian kamu menggunakan teknologi, menggunakan komputer, cikgu nak tengok. Boleh tak? Boleh nanti soalan tu cikgu pun juga dalam grup dan juga dalam Google Classroom. Okey, jadi ada soalan tak? Tak ada soalan, cikgu nak bagi borang kehadiran. Dalam borang tu juga ada sikit soalan kamu jawab. Okey, sekejap. Ini borang kehadirannya. Okey, jadi cikgu share dekat chat, sila isi. Sila isi sekarang. Okey, kita tengok siapa yang dah isi. Belum ada isi. Ni kehadiran ni cikgu dah isi. Okey, Cikgu, dengan kita isi.
Ya. Ya, Yang kerja Azam. tadi buat sendiri ke buat kumpulan? Dalam terpulang. Kalau kamu ada kumpulan, kamu boleh buat kumpulan ataupun buat sendiri pun boleh. Kumpulan 5 orang je maksimum. Lepas tu kamu kena share. Sharekan tu dekat grup-grup. Sebab kita nak buat kempen. Kamu bagi cikgu, lepas tu kamu share. Ataupun cikgu akan share-sharekan kepada orang lain. Lepas tu kita mungkin boleh buat vote. Siapa yang paling cantik. Kita boleh bagi hadiah. Okay. Alright, siapa yang dah isi kehadiran bolehlah kalau nak keluar. Bagus tak sikit ni. Cikgu tengok yang jawab tu semua betul tu, bagus tu. Okay, sama-sama Syami Syafwan. Syami guna MOE ya, Azam pun guna MOE, bagus. Tolonglah semua yang lain guna MOE. Kamu tak guna MOE, kamu tak boleh masuk Google Classroom. Untuk ni masuk Meet ni okey lagi. Terima kasih cikgu. Sama-sama Puan Arifah